Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Khamis 7 Rabiul Awal 1443 Hijrah, bersamaan dengan 14 Oktober 2021 Masihi, sebanyak 163 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan. Dan ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 9,828 orang. Terdapat 48 tambahan kes-kes baru kepada 19 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 44 kes. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman, di mana 3 daripadanya, iaitu kluster LNS Sendirian Berhad, kluster Hasnal Jar Sendirian Berhad dan kluster Digimix Enterprise adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster IBTE KB dan kluster 1888. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Dalam pada itu, terdapat 71 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 183 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 7,498 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,263 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes ada dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 27 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,474 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 425,000 ujian. Pada 13 Oktober 2021, sebanyak 4,911 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, sebanyak 337,671 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 74.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 219,505 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 48.4% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, mengambil kira jumlah kehadiran orang ramai ke pusat vaksinasi stadium tertutup ataupun indoor stadium telah berkurangan. Kementerian Kesihatan telah meneliti semula waktu operasi bagi pusat vaksinasi stadium tertutup atau indoor stadium bagi hari Jumaat, yang mana waktu operasi akan diubah kepada jam 2 petang hingga 6 petang pada setiap hari Jumaat. Perubahan ini akan bermula besok, hari Jumaat 15 Oktober 2021. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 25 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan tanda kompaun, di mana 14 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan juga kepada orang ramai mengenai beberapa perubahan ke atas syarat-syarat yang dikenakan bagi mereka yang dibenarkan masuk ke negara Brunei Darussalam seperti berikut. Ujian RT-PCR bagi SARS-CoV-2 yang dipersyaratkan kepada sesiapa yang hendak masuk ke negara ini hendaklah dilakukan tidak kurang dari 48 jam sebelum tiba ke negara ini.
Syarat ini adalah dikenakan kepada setiap orang yang hendak masuk ke negara ini sama ada warga negara Brunei Darussalam atau orang asing. Bagi mereka yang melengkapkan vaksinasi COVID-19, yang mana dos kedua mereka telah diperolehi lebih dari 14 hari dari tarikh masuk ke negara ini, mereka akan dibenarkan untuk memendekkan tempoh pengasingan diri mandatory di hotel pengasingan bagi jangka masa di antara 1 hingga 7 hari. Tertakluk kepada penilaian risiko terhadap negara yang baru mereka tinggalkan. Mereka adalah dikehendaki untuk memuat naikkan taruh status dan bukti vaksinasi mereka ke dalam sistem permohonan deklarasi ketibaan bagi rakyat atau penduduk tetap negara Brunei Darussalam atau entry travel pass bagi warga negara asing. Walau bagaimanapun, pemendekan tempoh pengasingan diri ini adalah tertakluk kepada beberapa perkara seperti jenis vaksin, ujian swab RT-PCR bagi SARS-CoV-2 yang negatif yang dilakukan tidak lebih daripada 48 jam sebelum tiba ke negara ini, dan juga ujian kedua RT-PCR bagi SARS-CoV-2 setelah tiba ke negara ini. Perlu juga diingatkan bahawa pertimbangan bagi permohonan kemasukan warga negara ke negara ini pada masa ini adalah hanya bagi essential travel, iaitu urusan yang mustahak sahaja. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang tidak mempunyai vaksinasi yang lengkap, termasuk mereka yang dos keduanya adalah kurang dari 14 hari dari tarikh ketibaan ke negara ini, akan diperlukan menjalani pengasingan diri mandatory di hotel-hotel mengikut tata cara yang ada pada masa sekarang. Semua perubahan ini akan dikuatkuasakan pada hari Jumaat 15 Oktober 2021. Semoga segala usaha yang kita laksanakan untuk mengawal penurunan COVID-19 di negara ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Dato'. Saya Nakidin dari Radio Television Brunei. Cuma satu soalan yang ingin saya ajukan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sukacita ingin mengetahui apa strategi pihak kerajaan untuk memulihkan, merangsang dan seterusnya membina daya tahan ekonomi negara pasca COVID-19 Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan mengenai dengan ekonomi kita ni. Kalau kita ni lihat pada masa ni, masa COVID second wave ni, banyak industri terjejas lah oleh kerana ada sekatan dan sebagainya. Seperti mana yang kita ni lihat dalam laporan keluaran dalam negeri kasar, KDNK dalam negeri, dalam industri pertanian ada menunjukkan ada peningkatan sedikitlah. Tapi hanya sumbangan kepada KDNK dari pertanian hanya lebih kurang 1.3% hanya. Jadi kecil lah kalau dibandingkan dengan industri ataupun perkhidmatan. Jadi kalau dilihat industri atau maksudnya minyak dan gas dan sebagainya, atau sumbangan kepada KDNK adalah lebih 63% cuma tu ada. Jadi itu yang memang satu sumbangan yang besar. Ya, masa COVID ini memang ada sekatan lah, sedikit macam seperti mana kita ni ada dengar dengan offshore operation dan sebagainya. Dan juga satu lagi perkhidmatan, sumbangannya lebih kurang 35.7-36% ada. Ini dalam perkhidmatan ini sebenarnya walaupun sumbangannya 35-36%, ia banyak menjanakan pekerjaan untuk orang ramai. Bahasa yang MSME atau kebanyakan dalam perkhidmatan. Ini dalam second wave ini pun terjejas lah terkena sekatan ini juga. Ataupun people work from home, ada kira business
kurang maju lah. So mudah-mudahan dengan langkah-langkah kita, strategi yang kita ni ambil seperti operasi pulih ni, dengan vaksinasi yang kita ni cuba meningkatkan lagi, dalam beberapa minggu yang akan datang ini insyaallah yang orang suntikan ini insyaallah akan meningkat lagi lah. Jadi sudah datang masanya nanti mungkin kita ni dapat memikirkan macam mana kita ni kan buka balik ekonomi kita ni. So untuk masa yang pendek ni kita ni lihat sektor industri mudah-mudahan dapat kita ni yang BSP minyak dan gas itu dapat berbalik semula macam seperti sebelum COVID-19 inilah. Dan seteruskan dengan majukan dah industri itu. Dan services perkhidmatan ini pada masa ini banyak kedai ada yang tutup because ada sebahagiannya bukannya ada business. Kebanyakan ada yang ada pekerja. Atau yang jadinya adalah ada karena ketahui lah doa ada yang business dia tutup because ada orang mau kerja. Ini mudah-mudahan sudah lepas COVID ini insyaallah dapat orang ramai ini dapat kerja balik lah. Atau because pada masa ini seperti saya pernah kongsikan di Manpower Job Center Brunei ini, masa ini masih ada 2,000 lebih kekosongan. Kebanyakan dalam retail, maksudnya dalam services industry lah, perkhidmatan. Jadi peluangnya ada. Mungkin ada orang yang belum lagi takut pasal COVID ni kah? Kalau sudah kita ni sekarang vaccination ni sudah meningkat, start kita ni longgarkan SOP, dapatlah orang ramai ni cuba balik semula lah bekerja balik. Dan menolong kita ni punya majukan lagi sektor perkhidmatan kita ni. Jadi satu lagi mengenai dengan pertanian, memang satu fokus yang penting kita ni mesti juga ambil perhatian benar-benar. So, seperti mana kita ni lihat dalam COVID ni, food security adalah satu isu yang penting kita ni bagi negara kita ni. Jadi ini insyaallah yang untuk masa depan ni mesti memang kita ni ada strategi lah untuk memajukan lagi sektor pertanian kita ni. Jadi kalau mudah-mudahan dengan usaha-usaha kita ni bekerja sama ni dengan terus majukan sektor industri kita ni, terus majukan sektor perkhidmatan kita ni, dan juga mengembangkan lagi sektor pertanian kita ni untuk tujuan food security dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini dapatlah kita ni insyaAllah akan menjanakan lagi ekonomi yang lebih lebih sustainable ada. Jadi cara-cara untuk meningkatkan usaha-usaha ni perlulah kita ni memikirkan berapa lagi strategi seperti menarik pelaburan langsung asing, FDI, Foreign Direct Investment. Jadi kalau sudah ada FDI masuk dalam negeri, dengan sendirinya ia akan menjanakan spin-off activity economic activity bagi syarikat SME kita ni. Jadi kalau SME FDI datang ke Brunei, ia ada berguna services perkhidmatan masing-masing macam-macam perkhidmatan lah. Jadi dapat syarikat dalam negeri ini memberikan perkhidmatan, jadi meningkatkan juga ekonomi aktiviti dia orang masing-masing. Juga memikirkan juga public private partnership dan sebagainya. So itulah yang cara-cara kita ni dapat mikirkan. Sebenarnya usaha ni sudah kita ni laksanakan lah. Ternyata kerana COVID ni kira terjejas olehnya, because sebelum ini kita ni sudah berunding dengan beberapa pelaburan langsung asing. Tapi terkena COVID ini dapat dia orang datang. Kita ni tidak dapat melawat dia orang. Jadi kalau sudah insyaAllah sudah sekarang kita ni punya sempadan dibuka ataupun kira partial opening.
Jadi dapatlah mungkin ada sebagian pelabora dapat dirang melawat sini lihat kesesuaian melabor di Brunei dan sebagainya. So insyaallah atau kita ni mesti usaha banda-banda lah menurunkan jumlah kes-kes ini supaya kita ini dapat buka balik ekonomi kita ni secepat mungkin insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum Yang Berhormat Menteri, saya Aimi dari Pelita Brunei. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Soalan saya Yang Berhormat Datuk, dalam usaha kerajaan membendung penularan wabak